Dan hari ini kami bawakan anda pelbagai aktiviti cuti sekolah dan Fiza sudah pun bermula salah satu aktiviti bersama dengan adik Arman. Okey, tengah cari ocean animals. Okey, dia pula tanya saya. Okey, which one? Starfish. We don't which have one any is starfish, Aunty Fiza? Starfish. Oh, okay, this one. So, kena main sana. Boleh je main sini ya. Mari sini, awak kat sini. This is starfish. Okey. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan ini antara manfaatkan aktiviti cuti. Okey, good girl. Manfaatkan aktiviti cuti sekolah ini bersama dengan anak-anak, dan ini kita nak kongsikan bersama dengan individu yang lebih arif dan juga pakar dalam bidang ini. Kita bersama dengan Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli selaku pengamal pendidikan awal kanak-kanak dan juga terapis emosi. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Hai doktor. Baik, alhamdulillah. Okey, baik doktor, sebelum kita nak tanyakan soalan kepada doktor, kita dah ada komen di Facebook. Kalau boleh saya bacakan satu ni daripada Puan Hairun Nisha. Katanya anak saya suka rehat di rumah sepanjang cuti sekolah dengan aktiviti mereka sendiri. Jika bosan, mereka layan handphone. Jika bawa berjalan pun mereka tidak suka berada di satu tempat pada masa yang lama, dan jika tidak dibawa berjalan, mereka pula tidak suka di tempat orang ramai. Okey, ini mungkin antara isu yang dihadapi ibu bapa, kan doktor? Dan kita tak nak anak kita cuti sekolah ni walaupun duduk rumah dah bosan main handphone sahaja. Dan kalau kita lihat hari ini meriah set WHI. Dan mungkin doktor sebagai mukadimah boleh kongsikan buat cuti sekolah ni sebenarnya apa yang boleh dilakukan ibu bapa bersama dengan anak-anak mereka. Sesuatu yang bermanfaat pada masa yang sama, sangat happy. Dia orang boleh enjoy bersama anak-anak dan juga ibu bapa. Okey, thank you Sugita. Saya apabila mendapat soalan daripada anda berdua, kita melihat kepada, saya nak bawa kita semua lah kepada perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Yang paling penting sekali. Kalau kata kualiti itu, nanti akan ada pula soalan seterusnya, berapa lama yang dimaksudkan dengan kualiti. Pendek kata begini, kalau kita boleh luangkan masa bersembang dengan anak, mewujudkan hubungan yang positif kembali, maksudnya kita kenal anak kita. Kita tahu contoh tadi soalan tu, anak memilih untuk duduk di rumah. Dia tak nak keluar, dia nak dengan handphone. Kita kena faham juga apa yang berlaku sebelum cuti sekolah yang membuatkan dia memilih untuk duduk di rumah itu. Adakah mereka penat secara kognitif? Sebab kita faham bila belajar di sekolah secara kognitif, ianya memenatkan otak. Jadi dia nak rehat. Bila nak rehat tu dia pilih untuk duduk di rumah. Kalau kami, saya panggil tu quiet time. Macam kita lah nak pergi spa, facial. Me time kita. Me time. Anak-anak pun begitu juga. So mereka memerlukan itu untuk menyeimbangkan diri mereka sendiri. Jadi kalau kita nak create aktiviti ataupun nak bawa pergi bercuti, berbincang dengan anak-anak. Kat mana kita nak pergi? Yang masih lagi menghormati keperluan anak tadi. Dia tak nak jumpa orang. Kenapa? Mesti ada sebab. Kenapa dia tak nak social tu, engagement tu? Mesti ada sebab. Mungkin dia nak bersama diri dia sendiri. Tak ada ruang untuk itu mungkin. Mungkin itulah, it's a calling for that. Okey, bila kita cakap tentang perhubungan antara ibu bapa dan juga anak, ini paling sangat penting sebab kadang-kadang anak-anak menghabiskan masa berbelas jam di sekolah, kemudian ibu bapa pula menghabiskan banyak masa di pejabat, dan di musim cuti sekolah ini ibu bapa juga perlu menghadkan ataupun meluangkan sedikit masa untuk anak-anak. Saya lihat macam adik saya dan suaminya, dia nak bawa anak bercuti musim cuti sekolah, dia berbincang bersama anaknya walaupun berusia 7 tahun. Dia tunjukkan beberapa lokasi, dia beritahu okey, bapa ada bajet macam ni saja, ini hotel yang kita boleh pilih. Jadi anak itu terlibat sama dalam proses membuat keputusan. Itu bagi mereka yang mungkin nak bawa anak pergi bercuti. Tetapi kalau kita lihat dari segi aktiviti-aktiviti lain, doktor, kadang-kadang mungkin ramai dalam kalangan ibu bapa kata, yelah, bukan semua orang ada bajet. Baru lepas raya ni, macam mana nak manfaatkan aktiviti cuti sekolah ni? Sebenarnya, kalau kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita di dalam studio ketika ini, sensory play ini, banyak barangan-barangan yang kita guna pakai ini adalah barang-barang yang kita ada kat rumah yang boleh kita manfaatkan. Mungkin ada yang terlepas pandang tentang kebaikan aktiviti sensory play ini, doktor. Ya, betul. Sensory play ni kalau kita kata sangat penting sebab dia rasa paling besar di kulit kita. Jadi kalau kita kata kita banyakkan sensory play, ianya sebenarnya menstimulasikan otak kita kembali, relaxing. Dalam kajian menyatakan yang sebaik-baiknya yang orang kata seperti pasir atau air, natural, semula jadi. Jadi bila kita kata semula jadi itu, dia macam membantu kita ground ourselves ataupun membumikan diri kita. So kita nak keluarkan yang negatif mungkin. Tapi untuk anak-anak macam
orang kata semudah pergi pantai lah, main dengan pasir di pantai tu. Okey, jom cikgu pula. Tadi terbalik ni dalam doktornya. Okey, doktor, kalau kita lihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan sebegini, kadang-kadang anak kita ni mungkin nak tunggal kat rumah. Dia tak biasa nak berkawan. Jadi kalau kita ada aktiviti macam ni yang kita boleh buatkan seperti macam kita di rumah saja, kalau tak bawa keluar, kita boleh adakan playgroup. Ya. Sebegini. Betul. Bagaimana sebenarnya dengan adanya aktiviti-aktiviti segini, kemudian kita bawa pula playgroup antara sepupu-sepupu mungkin macam cerita sekolah kan, dapat memberi satu pembaharuan ataupun pendedahan yang bagus untuk mereka ini. Okey, kalau kita tengok kan, kalau mereka bermain, mereka sebenarnya sedang bercakap, berkomunikasi. Dan komunikasi ini sangat penting kalau kita kata perkembangan bahasa. Yang mana kadang-kadang tidak boleh dibukukan, Fiza. Kita tak boleh nak kita pun sibuk. Bila kita sibuk pun tak sempat nak bercakap. Jadi bila kita nampak anak-anak ni bercakap, kadang-kadang dia bermain sendiri. Tetapi dia dalam proses deep play. Deep tu maksudnya dalam diri dia. Dan kita pun kalau nak bermain dengan dia sebenarnya kita perlu minta orang kata izin. Permission. Sebab kalau dah masuk nak keluar balik susah. So itu antaranya. Alright, komunikasi itu penting. Dan doktor, kalau kita lihat sekarang ni anak-anak ni sedang dalam momen yang macam doktor katakan tadi lah, deep play. Betul. Tapi mungkin isunya adalah apabila kita nak suruh mereka berhenti bermain dan kembali ke rutin-rutin seterusnya. Betul. Bagaimana approach yang boleh digunakan? Yang penting adalah countdown. Kita nak suruh mereka berhenti, kita kena berikan masa. Dia tak boleh terus abrupt kan. Kita tengah baca buku, tiba-tiba ada orang kacau suruh kita berhenti. Kita pun marah. Samalah dengan anak-anak ini. So kalau kita nak hentikan mereka, kita kena bagi tahu. Okey anak-anak, lagi 15 minit. I'm going to count down. Disiplinkan mereka. And then mereka pun dah bersedia. 15 minit. Okey, 10 minit lagi, 5 minit lagi, 10 saat, 10, 9, 8, dia pun akan wind down. Itu sangat penting untuk mereka. So dia akan set the mind, dia tak akan ada tantrum. Dan ini boleh digunakan untuk aktiviti yang lain. Apa untuk saja. Masa nak makan, nak buat homework. Disiplinkan mereka. Okey. Yang dekat sini angkat tangan. Okey, Aunty nak tanya. Okey, find me a dolphin. Where's the dolphin? Dolphin. Bersungguh-sungguh. Mana satu dolphin? Yay! Okey, now find me an octopus. Is there an octopus? Oh, okay, well done. Okay, where's the lobster? Lobster. Yay! Okay, where's the sea lion? Okay. Alright, I think you got the sea lion. Yay! Okay. Is that a sea? Sudi, well done. kita dah lihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak ini melalui macam sensory play. Ini antara bahan-bahan yang kita ada kat rumah. Ini makaroni yang kita boleh warnakan. So kita kata tadi nampak macam kolam kan? Ini beras juga yang diwarnakan. Sebab kadang-kadang ibu bapa mungkin merasakan bahawa memerlukan modal yang besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada banyak sebenarnya perkara yang boleh kita lakukan dan kita manfaatkan di rumah dengan menggunakan barangan-barangan yang ada di sekeliling kita.